Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada PDPR untuk topik pendidikan jasmani tahun 5. Baik, minggu ni kita akan tengok pada topik yang pertama, pendidikan jasmani dan kesihatan tahun 5, iaitu tajuk tentang, kalau tengok dekat dalam teks kamu ni, ialah unit pertama, jadi yang terbaik. Pada muka surat 1. Mari kita sama-sama tengok apa yang ada dalam muka surat 1 ni. Baik, tajuk dia ialah jadi yang terbaik. Kalau kita tengok dekat sini, gambar yang ada, kita mula tengok gambar dululah. Gambar yang ada ialah gambar orang sedang membuat aktiviti gimnastik. Semua pun tahu ni ialah aktiviti gimnastik. Cikgu kecilkan sikit. Okey, boleh nampak ya, aktiviti gimnastik. Kita baca dulu. Ibu bapa Afiq amat berbangga dengan kejayaan Afiq dalam sukan gimnastik. Afiq banyak memenangi pertandingan gimnastik pada peringkat sekolah. Afiq berazam untuk menjadi atlet kebanggaan negara suatu hari nanti. Jadi cerita dia ni sekarang, Afiq ni dia aktif dekat sekolah dia dalam sukan gimnastik. Kalau awak tengok gambar dekat sini, macam-macam kemahiran gimnastik yang Afiq terapkan dalam pertandingan tu sampai dia menjadi seorang juara. Apakah kemahiran gimnastik yang ditunjukkan dalam gambar di atas? Jadi dekat dalam gambar ni, kalau kita tengok ni, macam-macam kemahiran gimnastik. Awak tahu daripada tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4 dah belajar tentang kemahiran gimnastik. Gimnastik ni merupakan satu kemahiran pergerakan yang kita kena belajar. Jadi dekat dalam gambar ni macam-macam kemahiran gimnastik yang diterapkan. Antaranya, yang pertama ni kita nak tengok apa dia yang paling asas dalam gimnastik, pergerakan yang paling penting dalam gimnastik, iaitu tentang kemahiran mengimbang. Dalam gimnastik, kemahiran mengimbang ni ialah kemahiran yang paling asas sekali yang kita kena tahu. Di sini ada gambar cikgu dan murid-murid sedang melakukan aktiviti mengimbang lah, kemahiran mengimbang. Murid tahun 5 Ibnu Khaldun sedang melakukan aktiviti kemahiran imbangan dinamik. Imbangan dinamik. Apa ini imbangan dinamik ni? Ni nak tahu ni, imbangan dinamik. Imbangan dinamik ni ialah aktiviti imbangan yang dilakukan semasa kita melakukan pergerakan. Maksudnya dalam pergerakan tu boleh buat imbangan sambil bergerak. Contohnya dalam gambar ni, nampak aktiviti mereka diajar cara melakukan aktiviti kereta sorong berganda dan flip flop. Ini gambar yang pertama ni ialah aktiviti kereta sorong berganda. Ini contoh imbangan dinamik. Dia bergerak, sambil dia bergerak tu dia boleh imbang badan dia supaya tak jatuh. Itu namanya imbangan dinamik. Kekuatan anggota tangan, bahu, belakang dan abdomen penting dalam mengekalkan kestabilan dan keseimbangan tubuh semasa bergerak. Apa cikgu dia cakap? Kekuatan, ini basic dalam aktiviti gimnastik, ataupun aktiviti mengimbang ni, dalam kemahiran mengimbang ni. Kekuatan yang diperlukan ya kekuatan otot, iaitu terutamanya upper body, bahagian badan atas. Kekuatan tangan, kekuatan otot tangan, kekuatan bahu, belakang badan, dan juga abdomen. Abdomen ni bahagian badan perut, abdomen, abs. Kita bergerak bersama-sama. Saya hanya menyokong kaki kamu. Saya akan bergerak jika kamu bergerak ke depan. Orang aktiviti kita sorong ni, yang meniarap di hadapan ni dia akan bergerak, yang belakang tukang pegang kaki aja. Bila dia yang depan bergerak, yang belakang akan turut bergerak. Jadi dekat sini, yang depan tu, yang jadi kereta sorong tu, kena pandai imbang badan dia sambil bergerak. Sebab tu dia kata otot tangan kena kuat, abdomen kena kuat, otot belakang badan pun kena kuat. Ini aktiviti kereta sorong berganda. Aktiviti yang kedua ialah aktiviti flip flop. Ini nama dia flip flop. Flip flop. Koordinasi juga penting dalam mengekalkan imbangan. Koordinasi dalam nak membuat imbangan ni, koordinasi ni penting. Koordinasi ni apa dia? Koordinasi ni kemahiran otak kita untuk synchronize kita punya pergerakan. Otot deltoid juga perlu kuat. Otot deltoid ni bahu.
bahu ni, bahu awak ni dipanggil otot deltoid. Kena kuat kalau nak buat aktiviti flip flop ni. Dia ini melatih kemahiran imbangan kita. Macam mana nak buat dia? Buat macam kita nak tekan tubi, kemudian satu tangan naik, turun, satu tangan lagi naik, turun, satu tangan lagi naik. Itu ialah aktiviti flip flop. Ini membantu meningkatkan kemahiran imbangan. Contoh. Baik, seterusnya binaan hebat. Ini kita nak tengok 3 muka surat je dulu. Sikit-sikit saja. Sempena dengan sambutan Hari Sukan Sekolah Kebangsaan Teluk Dalam, Fatin dan rakan-rakannya giat berlatih melakukan aktiviti imbangan statik formasi piramid bertiga. Mereka membuat pelbagai formasi piramid bertiga untuk dipersembahkan semasa kemahiran tersebut. Ini dalam aktiviti gimnastik asas untuk sekolah rendah pun kita akan belajar tentang macam mana nak buat piramid, binaan piramid manusia. Maksudnya murid-murid tu sendiri akan buat dalam satu kumpulan, buat piramid, binaan piramid. Macam-macam cara lah nak buat. Macam-macam cara. Kalau kita tengok dekat sini ada 4 contoh dia tunjukkan. Apa macam mana nak buat piramid manusia ni, macam mana. Kedudukan pusat graviti memainkan peranan penting dalam menentukan kestabilan sesuatu objek. Awak tengok ini macam mana, ni bentuk dia yang pertama, ni bentuk yang kedua, bentuk yang ketiga, bentuk yang keempat. Cikgu dia kata pusat graviti peranan penting, stabil ke tak stabil piramid manusia ni. Mana awak punya pusat pusat graviti dekat mana? Orang yang dekat atas ni dia punya bahagian pusat dia, pusat badan. Macam awak berdiri seorang-seorang, kalau berdiri seorang-seorang pun pusat graviti awak dekat mana? Dekat bahagian pusat tu lah, pusat graviti. Jadi bila nak bina ni, nak buat piramid ni, pusat graviti mainkan peranan penting. Dia rendah ke, dia tinggi ke? Kalau dia tinggi, pusat graviti dia tinggi, tapak dia pun mesti kena besar lah, kena stabil. Kalau pusat graviti dia tinggi tapi tapak dia kecil aja, stabil ke tak stabil? Mestilah tak stabil kan? Contoh pusat graviti macam ni. Awak tengok mana satu yang paling stabil sekali. Tengok, rasa-rasanya pada pandangan awak mana satu binaan piramid yang paling stabil sekali. Ni dia buat dalam kumpulan bertiga ni. Tengok macam mana. Ini contoh binaan piramid. Semakin luas tapak sokongan, semakin stabil binaan yang kita buat. Kan? Tapak binaan yang maksudnya yang paling bawah sekali lah. Bila makin luas, maksudnya dia makin stabil piramid tu. Kedudukan tapak sokongan juga mempengaruhi luas tapak sokongan. Kedudukan tapak sokongan ni, tapak sokongan mana ni? Tangan dan juga kaki. Kedudukan mesti kena buka luas. Kalau buat piramid buka rapat, maksudnya tapak sokongan tu jadi kecil. Bila letak tangan lebar, tapak sokongan tu jadi luas, dan ini mempengaruhi kestabilan sesuatu binaan. Binaan piramid. Nanti insyaAllah lah kalau kita dah berjumpa bersemuka, bolehlah kita cuba buat aktiviti ni. Baik, itu sahaja PDPR kita pada hari ini. Nanti cikgu harap awak dapat sesuatu apabila menonton video ini, dan teruskan ber-PDPR di rumah. Baik, sekian, terima kasih.